Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat sama-sama kita bertemu dalam Facebook Live hari ini. Saya Prof Aznizam dari School of Applied Psychology, Universiti Utara Malaysia. Saya juga ingin memberi sumbangan kepada komuniti dalam bentuk saya cuba untuk berinteraksi secara live ni kepada masyarakat dan komuniti semua supaya kita boleh bersama-sama bincang kan di bulan yang mulia ini. Waalaikumsalam Fauziah. Okay. Jadi dalam keadaan ini saya cuba untuk membincangkan satu tajuk yang bagi saya memang berlaku, tapi ada yang berlaku dalam keadaan senyap, ada yang berlaku dalam keadaan boleh diperbaiki, ada yang berlaku dalam keadaan yang makin hari makin makan hati dan sebagainya. Jadi tajuk yang diberikan pada saya hari ini, iaitu sesi bersama kaunselor ni adalah tajuk pengurusan konflik bagi pasangan dan keluarga, dan juga bagi pasangan dan keluarga, terutamanya dalam keadaan situasi sekarang, iaitu keadaan new, kita namakanlah sebagai new normal. Okey, hai, assalamualaikum. Okey, jadi dalam keadaan ini, kalau kita tengok, okey, negara kita dan juga seluruh dunia digemparkan ya dengan berbagai situasi yang kita tidak jangka. Jadi apabila keadaan tidak jangka menyebabkan semua perkara yang berlaku pada kita perlu kita ubah suaikan dengan tidak mengikut kita punya normal yang sebenar ataupun keadaan normal yang biasa. Jadi gangguan kepada normal ini menyebabkan kita terpaksa adjust. Jadi perkataan adjustment ni tuan-tuan dan puan-puan, jadi boleh menyebabkan kita berasa kurang selesa ataupun kita tidak boleh untuk menyesuaikan dalam keadaan yang lebih cepat, maka dia boleh menimbulkan konflik. Jadi sebab itu kita tak cerita hari ini santai-santai ya, berkaitan dengan bagaimana kita boleh menghadapi keadaan tersebut. Ya, Alin daripada Brunei ya. Ya, assalamualaikum. Sihat ya semua-semua kawan-kawan kita kat Brunei ya. Okey, jadi dalam keadaan ini, apabila kita sebut tentang new normal ni tuan-tuan dan puan-puan, mau tak mau perkataan adjustment tu, proses tentang adjustment kita tu perlu kita letakkan sebagai satu perkara yang priority sekarang. Jadi apabila kita letakkan adjustment sebagai satu perkara yang priority, dia membantu kita untuk kekal tenang, untuk kekal berada pada keadaan kita dan dalam keadaan yang boleh kita membantu diri kita untuk menerima keadaan ini seadanya, dan kita cuba menyesuaikan keadaan tersebut mengikut apa yang ada pada situasi ini. So di situ akan membantu kita supaya kita terus memikirkan berbagai perkara yang boleh membantu kita mencorakkan kehidupan kita untuk di masa yang akan datang. Sebab itu dia letakkan keadaan new normal ini. Sebenarnya new normal ini dia bukan satu perkara yang hanya berlaku sekarang tak. In fact, new normal ini adalah perkara yang berlaku yang mana apa juga perubahan kita daripada satu keadaan ataupun cara hidup kepada satu keadaan yang lain, in fact di dalam diri kita, intrapersonal kita ataupun interpersonal kita, sebenarnya dia telah mewujudkan satu keadaan yang baru dalam kehidupan kita.
Tapi disebabkan COVID-19, PKP dan sebagainya, perkara-perkara tersebut adalah nampak jelas. Sebab itu kita meletakkan new normal tu sebagai satu perkara yang nak kena buat. Padahal adjustment pada keadaan kehidupan kita ini berlaku daripada awal ataupun daripada awal kehidupan kita lagi. Maksud dia daripada kanak-kanak lagi, so kita bergerak kepada dewasa, kepada remaja, kepada dewasa kepada tua dan sebagainya. Sebenarnya perubahan tersebut, tapi perubahan tersebut kadang-kadang dengan adanya rutin harian yang lebih kurang, so kita tak rasa sangat. Kita tak rasa sangat yang kita perlu adjust tersebut. Okay? Tapi apabila keadaan sekarang yang nampak sangat, yang berlaku daripada hari ke hari dan sebagainya, dan menekan keadaan kita tak boleh keluar, kena stay at home, work from home dan sebagainya, jadi menyebabkan kita rasa macam yang ni bukan biasa. Okay, jadi itu yang menyebabkan kita mungkin perlu membuat adjustment itu dengan lebih cepat, supaya perkara tersebut boleh menyebabkan kita rasa lebih selesa. Jadi keadaan tersebut dan kalau kita tengok adjustment tersebut, dia adalah satu proses. Kalau proses tersebut kita fahami cepat, kita boleh lalui cepat, so adjustment tersebut akan berlaku dengan cepat. Dan healing proses itu akan berlaku dengan cepat. Tapi setengah orang, dia berkaitan dengan personality diri kita sendiri, yang kadang-kadang kita yang tak nak ubah. Dia sebab kita build up personality dalam diri kita, mesti ada yang tu, mesti buat macam tu, mesti melalui keadaan tersebut, baru boleh tidur, baru boleh bercakap, baru boleh rasa lega. Jadi mesti dan patut dengan cara yang mutlak dalam diri kita tu yang mengawal kita daripada kita terus menjadi ataupun kita terus mengambil ataupun membuatkan adjustment ni dalam bentuk yang lebih cepat. Jadi itu maksud dia kadang-kadang dalam diri kita pun menjadi satu penghalang untuk kita boleh berubah ataupun boleh bergerak untuk ready dalam keadaan new normal ini. Okey. Apabila adjustment itu berlaku, maka dia bukan saja berlaku dalam diri tetapi berlaku juga dalam persekitaran kita. Maka dengan itu apabila kita menjurus kepada pasangan dan keluarga, maka di situ kita nampak konflik itu. Jadi apa yang boleh kita tafsirkan sebagai konflik? Konflik juga kalau kita tengok, dia adalah situasi ataupun keadaan yang mana dia wujud hasil daripada pertentangan, percanggahan, perbezaan. Jadi perkara tersebut sebenarnya dia menyebabkan setiap orang daripada kita ni akan rasa macam bukan seperti yang saya nak. Bukan macam tu. Kenapa tak buat macam tu? So di situ sebenarnya kalau kita tengok history kepada konflik ni, dia berlaku daripada awal lagi. Dia berlaku daripada sejak kita lahir. Sebenarnya daripada kita ubah daripada perut ibu keluar, itu pun kita dah konflik. Tapi kita namakan dia sebagai intra-konflik. Maksud dia dalaman. So dia rasa tak selesa, menangis dan sebagainya. So apabila kita bergerak kepada zaman kanak-kanak, kepada zaman remaja, kepada zaman dewasa, zaman tua dan sebagainya, sebenarnya konflik itu dia ada sentiasa dalam diri kita. Kita tak boleh elak konflik tersebut, tapi kita boleh uruskan saja konflik tersebut. Maksudnya apabila kita nak menguruskan konflik tersebut, maksudnya kita kena faham apa yang ada di dalam diri kita yang menyebabkan kita konflik. Jadi dalam keadaan ini, kalau kita tengok, konflik kita bahagikan kepada dua. Secara besar lah, secara umum. Sebab hari ini kita sebar santai-santai je. So kita cuba untuk kaitkan bahawa kita kaitkan secara umum. Yang pertama, kalau kita tengok konflik intrapersonal. Kalau intrapersonal, internal. Maksud dia berlaku di dalam diri. Ada tak konflik kita ni? Cuba cek masing-masing. Ada atau tidak intra-konflik. Dia mesti ada. Hari ni kalau buat tudung tak jadi pun intra-konflik. Kalau kata masak tadi hangus pun intra-konflik. Dia akan rasa dalam diri, kenapa aku buat tak sedap hari ni? Kenapa buat tak jadi hari ni? Ataupun hari ni kalau kita rasa malas nak buat sesuatu dan sebagainya, so kita pun konflik dalam diri. Maksudnya yang tu kita panggil intra dalam diri kita.
Tapi dia akan jadi katalah masak tak sedap atau hangus tadi, masa sahur tadi dan sebagainya. So di situ husband pula tegur. Bila husband tegur, dia kata, apa you ni, asyik-asyik hangit je. So dia akan menimbulkan inter-konflik. Yang mana inter-konflik itu adalah antara seorang dengan seorang yang lain ataupun diri kita dengan orang lain. So kita pun kata, asyik-asyik salah. Nasib baiklah saya bangun buat. Kalau saya biarkan you buat sendiri. So di situ bagaimana kita menghadapi konflik tersebut. Tapi ada juga yang sejak masa muncung lari masuk bilik. Ada juga. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, kalau kita tengok, dia cuba untuk untuk meletakkan konflik itu sama ada nak diperbesarkan, dipanjangkan ataupun stop di situ saja. Ataupun terima seadanya ataupun dipendamkan dan sebagainya. Maksud dia, dan begitu, itu belum masuk dari segi family lagi. Kadang-kadang masa PKP semua orang balik. Pada masa tu dah stranded, semua orang duduk kat dalam rumah, semua orang akan bekerja dari rumah dan sebagainya. So kita tengok full house, penuh rumah. Dan kadang-kadang di situ bila penuh rumah tu konflik antara ataupun interpersonal akan berlaku. Siapa nak masuk toilet dulu, siapa nak basuh baju dulu, siapa nak masak hari ni, siapa macam-macam. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, konflik intra dan inter tu sebenarnya dia adalah rutin dia akan berlaku apabila ada je perbezaan ataupun percanggahan ataupun pertentangan. Dia mesti akan berlaku. Maksud dia di sini, kalau kita tidak melihat secara konflik itu secara yang lebih baik, maka kita akan rasa macam dunia ni tak seronoknya disebabkan semuanya nak rasa berserabut, semuanya tak kena, semuanya tak boleh, jadi kita akan rasa macam tu. So dalam keadaan itu, apabila kita kenal pasti simptom ini kepada diri kita, contohnya macam kita rasa macam kita dah malas nak bercakap, kita nak senyap lebih baik, ataupun kita rasa macam tak mesra dah, kita tak nak dah bergurau-gurau ni, kita tak nak dah bercakap-cakap, kita tak nak puji, kita tak nak apa dah. Yang tu adalah simptom-simptom menunjukkan yang anda dan maksud dia diri kita dan juga pasangan ataupun keluarga tu memang dah mula ada bibit-bibit kita kata konflik tersebut. Dan kadang-kadang dia rasa hambar je, balik tak balik sama je, ada tak ada sama je, masing-masing menggunakan apa yang ada di rumah tu selalu hanya online saja dengan orang lain di luar, tapi tidak ada quality time bersama dengan keluarga, tidak ada quality punya engagement dengan keluarga dan sebagainya. Jadi maksud dia kita asyik macam biarkan saja ramai kat dalam rumah tapi tidak ada conversation, tidak ada communication dan sebagainya. So dalam keadaan itu sebenarnya apabila simptom itu ada, kemudian kita wujud satu keadaan yang tidak tenang, tidak seronok, tidak tenang, dan lagi satu dia banyak prasangka. Kita rasa memang ni dah tak sayang dah. Dah tak boleh dah, dia memang tak suka dah, dah kahwin dah 10 tahun dah, memanglah macam tu dah. Jadi dia akan wujudkan prasangka. Dan dalam keadaan itu kita dah mula tak telus, dan kadang-kadang kita dah mula berbohong, kita dah mula mencari jalan keluar dan sebagainya. Jadi ini adalah simptom-simptom. Jadi untuk kita tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita nak memilih untuk berada dalam situasi simptom itu, ataupun kita nak keluar, ataupun kita nak teruskan berada dalam konflik tersebut. Jadi sebab itu kalau kita tengok ahli-ahli psikologi, dia menggariskan antara perkara ataupun bagaimana manusia ni dia menghadapi konflik, dia ada dua perkara ataupun dua cara yang besar. Maksud dia yang pertama, kalau kita tengok grup ataupun kluster yang pertama, maksud dia cara dia menghadapi konflik itu, dia akan berjumpa dengan siapa yang dia rasa boleh pencetus kepada konflik ataupun yang menyebabkan dia rasa konflik tersebut. Katalah kalau intrapersonal, maksud dia dengan diri dia. Jadi kalau dia dengan diri dia, maksud dia akan selalu monolog, dia akan selalu muhasabah diri, dia akan rasa macam mana apa yang tak kena pada diri dan sebagainya. So dia akan jumpa
Jadi kluster yang pertama ni dia akan buat macam tu. Selagi dia tak muhasabah, selagi dia tak cari apa yang tak kena dan sebagainya, dia tak boleh nak duduk. Dia tak boleh nak tak boleh nak puas hati apabila dalam keadaan tu. Dan dalam keadaan itu juga dia cuba untuk dapatkan apa sebenarnya yang berlaku. Dan kalau perkara tersebut interpersonal, dia tak akan puas hati kalau dia tak jumpa dengan orang yang dia rasa dia ada konflik tersebut. Okay? So dia akan sama bantu untuk kurangkan konflik tersebut, dan dalam keadaan itu dia akan terbuka. Sama ada kepada pasangan ataupun ahli keluarga dan sebagainya, abang long, kak ngah, apa sebenarnya, apa benda yang berlaku sebenarnya. Tapi dalam keadaan ini, kalau kita tengok dalam realiti kehidupan kita seharian, apabila ada sebelah pihak yang cuba untuk mengamalkan kluster ataupun cara ini, tapi ada pula sebelah pihak lagi yang mengatakan, no, saya tak nak. Jadi saya tak suka. Saya you ingat you bagus sangat, you ingat apa. Jadi maksud dia maka peperangan tersebut, konflik tersebut akan terus membesar. Dia semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, dan di situ juga tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menimbulkan bentuk-bentuk konflik yang lebih serius. Okay, bentuk-bentuk konflik yang lebih serius yang mungkin boleh menyebabkan putusnya silaturahim, putusnya putusnya hubungan dan sebagainya. Okay, dan dalam keadaan itu, kalau kita boleh menghadapi konflik itu dengan matang, maksud dia kita sebenarnya berada dalam keadaan yang jangka pendek sahaja pada satu-satu konflik. Sebab sebenarnya kalau ikut kajian, konflik ni dia kerap berlaku apabila umur kita muda. Maksud dia daripada kanak-kanak itu konflik dia kerap berlaku. Tetapi dalam jangka masa yang sangat pendek. Tapi apabila usia kita meningkat, kalau ikut kajian ya, bila usia kita meningkat, konflik itu dia ada. Okay? Konflik itu dia ada. Tapi kalau berlaku konflik, dia akan mengambil masa yang panjang. Jadi sebab itu kalau kita tengok, bukan disebabkan dia tak boleh diselesaikan, tapi disebabkan kluster mana yang kita pilih. Dan majoriti kalau kita tengok, ramainya daripada kita akan tidak memilih kluster A. Sebab dia rasa macam, dia tak salah, bukan dia yang mulakan. Yang ni selalunya adult lah. Maksud dia adult ke atas, ataupun even macam adolescent ke ataupun remaja ke atas ke apa semua, dia akan ambil kluster yang kedua. Maksudnya kluster yang pertama yang saya cerita tadi dah. Tapi kalau dia ambil kluster yang kedua ataupun grup yang kedua ni, maksud dia grup manusia yang menghadapi konflik ni, yang pertama kita akan tengok konflik itu berterusan disebabkan dia cuba kekalkan kuasa dia. Kalau dia abang long, dia kata aku abang long. Kenapa nak aku yang nak pergi cakap dengan dia dulu? Dia yang cari pasal. So dia yang datang pada aku. Jadi maksud dia dalam keadaan itu dia cuba untuk kekalkan kuasa dia. Ataupun saya suami. Kenapa saya yang kena cakap pujuk dia? Dia pujuklah sendiri. Kenapa dia nak merajuk? Maksud dia kategori merajuk tu juga sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita nak buat gurauan ke lawak dan sebagainya pun, sebenarnya dia adalah satu keadaan yang menunjukkan yang dia adalah portion ataupun dia termasuk dalam konflik. Yang mana kalau kita biarkan, kita pupuk, kita biarkan, sebenarnya dia boleh membesar dan menjadi satu keadaan konflik yang lebih serius. Okay. Kemudian yang seterusnya, kalau kita tengok, apabila dia masuk dalam kluster B ni, apabila dia cuba kekalkan kuasa, dia juga cuba menafikan persamaan. Maksud dia tak ingat dah pertalian darah ke, ataupun dulu masa bercinta dah 15 tahun ke bercinta dan sebagainya. Kan? Jadi maksud dia dalam keadaan itu apabila kahwin ni ada konflik sikit, dah boleh tengok semua-semua, so ada konflik sikit dan sebagainya. So di situ dia cuba untuk menafikan persamaan tersebut, dan dia tak ada turun, dan dia cuba untuk meletakkan diri dia tu dominan. Dan apabila keadaan ini berlaku, memang cuba menyakitkan hati, masuk dalam Facebook live, kata orang nu, kata orang ni dan sebagainya. Cuba create keadaan tersebut. Dan orang mulanya seorang je tahu, tapi sekarang semua orang tahu.
Jadi maksud dia dalam keadaan itu sebenarnya dia cuba menafikan persamaan tersebut dan dia cuba nak kekalkan kuasa tersebut, menyatakan bahawa dia tak salah dan sebagainya. Jadi maksud dia kebanyakan daripada kita mengambil kluster B ni cara untuk hadapi. Maka dia memburukkan lagi keadaan, menyebabkan konflik itu lagi serius. Maka di situ kalau kita tengok, semua orang akan tahu isu konflik tersebut walaupun pada awalnya dia mungkin isu tak letakkan sambal belacan ke budu ke masa buka puasa tadi. Tapi hasil daripada isu konflik tersebut, kita tengok kadang-kadang semua orang satu dunia yang tahu disebabkan isu tersebut. Jadi maksud dia bagaimana kita menafikan, bagaimana kita menafikan dan juga kita cuba menidakkan sesuatu perkara tersebut. Dan seterusnya untuk kluster yang kedua ni juga yang cara kita menghadapi konflik iaitu wujudkan syak wasangka. Maksud dia bila kita hadapi konflik je kita dah syak wasangka. Oh, jadi memang teruk, ini memang buruk. Kemudian adalah pula yang kita panggil sebagai quote-unquote batu-batu api dia. Kan? Bunga api ke, batu api ke. Maksud dia cuba, semalam tu saya tengok dia kata kat you macam ni. Ada pula. Kemudian dia pula suka, lagi dia konflik, lagi suka, lagi dia cuba untuk tengok Facebook. Dan dia akan macam kadang-kadang dia cuba untuk curi-curi masuk blog tapi masuk juga. Jadi saja nak tengok. Sebenarnya maksud dia apabila antara manusia ni dia konflik ni sebenarnya dia nampak di depan je dia reject, tapi sebenarnya dia cuba untuk menonjolkan keadaan dia tu supaya dia nak tengok orang tu menang tak lagi, dia buat apa tak lagi, dan kalau perkara yang dibuat itu trigger, dia akan balas baliklah. So balas, mempalas dan sebagainya macam-macam. Betul. Dia letakkan minyak lagi bagi jadi hantu lagi kat situ dan sebagainya, terbakar lagi dan sebagainya. Sebenarnya walaupun dia mula dengan kecil konflik tersebut, tapi dia semakin lama dia menjadi satu perkara yang marak dan juga boleh memutuskan silaturahim. Yang ni yang kita kena jaga. Maksud dia adakah kita bertindak nak ambil kluster A ataupun kluster B yang mana dia lebih kadang-kadang akan menyebabkan banyak berlaku perceraian, banyak berlaku lari daripada rumah, tak balik raya sampai 5 tahun dan sebagainya. Dia boleh berlaku macam ni. Dan dalam keadaan itu juga dia meningkatkan egoistik dia. Padahal kalau kita tengok di situ kan, jadi dia boleh saja tolerate, kan, dia boleh saja berlapang dada, dia boleh saja memaafkan, dia boleh saja membuka keadaan yang lebih baik dan sebagainya, tapi tak maksud dia dalam keadaan ini dia cuba untuk menimbulkan satu keadaan yang menonjolkan diri dia dominan dan lebih menang, dan dialah menguasai segala keadaan tersebut. Tapi dia tidak memikirkan sesuatu benefit ataupun kebaikan hasil daripada dia mengalah dan juga dia cuba untuk berbincang. Okey. Kemudian dan dalam keadaan ini juga kalau kita tengok untuk kluster B ni juga ataupun kluster yang kedua ni juga, orang-orang ni antara perkara yang dia buat adalah dia diamkan diri. Diamkan diri juga adalah salah satu cara untuk menghadapi konflik, dan dia mewujudkan unfinished business. Dan sebab itulah ikut kajian, apabila konflik itu berlaku, apabila umur kita semakin meningkat dan apabila dia menggunakan metod diam diri dan sebagainya, sebab itu konflik boleh berlaku sampai lifetime. Maksud dia keturunan pun. Dan ada juga yang kata, jangan jumpa, jangan terkahwin ke apa benda semua dengan keturunan tu. Jadi tidak akan restu kalau ambil keturunan tersebut. Itu berlaku. Yang mana dia akan boleh jadi sampai lifetime. Okay? Jadi maksud dia dalam keadaan itu sampai lifetime, dan apabila dia berdiam diri ini adalah satu perkara yang sangat masalah. Yang mana berdiam diri ini dia tidak ada satu communication berlaku, dan apabila berlaku communication itu telah dikaitkan dengan orang lain yang cuba untuk membuatkan sesuatu itu menjadi lebih bermasalah dan sebagainya. Jadi itu secara general lah
secara general apa yang ahli psikologi kata tentang keadaan ataupun kategori bagaimana manusia apabila dia menghadapi konflik. Maksudnya apa yang saya katakan tadi, iaitu dalam keadaan itu kluster yang pertama, maksud dia mereka yang berada pada keadaan yang boleh menghadapi konflik tersebut, berani menghadapi konflik tersebut, dan dia akan berlaku dalam keadaan yang lebih singkat. Tetapi ada yang grup yang kedua pula, yang cara dia menghadapi konflik adalah penuh dalam keadaan yang curiga, penuh dalam keadaan mengekalkan kuasa, egoistik dan sebagainya. So di situ yang selalunya mencetuskan satu keadaan yang menyebabkan keadaan yang lebih teruk di dalam konflik tersebut. Okay. Kemudian seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, kita nak tengok apakah corak konflik bagi pasangan dan keluarga ni. Tadi kita tengok apabila bentuk orang yang hadapi, tapi kita tengok apa corak konflik dia. Yang pertama, kalau kita tengok konflik itu berlaku, apabila berlaku je konflik itu, dia akan wujud satu keadaan yang mana kita akan cuba kontrol, kita akan cuba meletakkan power ataupun kuasa kita, dan kita akan cuba melihat equity tu. Maksud dia kalah tak lagi, ataupun dia sama je, dia draw je, ataupun dekat mana keadilan dan sebagainya. Dan dalam keadaan itu, kalau kita tengok cara kita kontrol keadaan tersebut menunjukkan yang sebab itu kita akan bersuara dalam bentuk yang berbagai. Kalau kadang-kadang dalam rumah tak bercakap langsung. Okey, dalam rumah tak bercakap langsung. Walaupun PKP, walaupun tiap-tiap hari duduk kat rumah, walaupun duduk kat rumah daripada 18 bulan Mac sampai hari ini. Tapi tak cakap pun. Kan? Maksud dia perkara-perkara yang berlaku dalam keadaan silent. Okey, maksud dia perang perang senyap tapi dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam apa semua cakap macam-macam. Dan dalam keadaan itu kalau kita tengok dia cuba untuk meletakkan diri dia dalam bentuk yang dia nak kontrol persekitaran tersebut dan nak menunjukkan power dia. Sebab itu kadang-kadang berbalah konflik ini antara suami dan isteri dan sebagainya, kadang-kadang boleh orang luar lebih tahu daripada orang yang dalam rumah. Jadi kita kena berhati-hati dalam keadaan ini. Kemudian yang seterusnya, kita meletakkan blame ataupun kita kata corak konflik yang berlaku, dia akan sentiasa blaming ataupun kita kata menyalahkan. Dan menyalahkan ni dalam bentuk yang saya bukan nak ceraikan you, tapi you yang membuatkan saya ceraikan you. Jadi itu dia justify, tapi dia blame. Maksud dia dalam keadaan itu setiap daripada orang yang ada konflik tersebut, pasangan yang konflik tersebut, dia tak nak menerima keadaan dia ataupun dia tak nak hadapi konflik tersebut, dan tapi sebaliknya asyik menyalahkan. Dan begitu juga kalau kata sebab itu mak mertua tak terima menantu ke, ataupun mak tak mengaku anak ke, anak tak nak balik ke rumah mak ke dan sebagainya. So sentiasa blaming each other. Dan apabila konflik timbul, dia blame each other. Dan bila dia blame, dia letakkan dalam keadaan yang saya bukan tak nak balik rumah mak saya tu. Tapi saya rasa tetapi mak saya yang menyebabkan saya jadi macam ni. So helpless. Dia rasa macam bukan sengaja dia nak buat, bukan dia yang menyebabkan dan sebagainya. So dalam keadaan itu kalau kita tengok dalam keadaan itu kalau kita tengok, dia saling menyalahkan antara satu sama lain. Yang tu corak maksudnya bila orang yang dah ada dalam konflik tersebut. Kemudian seterusnya yang lebih teruk lagi dan selalu banyak sangat yang dilalui oleh pasangan sekarang ni, iaitu kita panggil triangulation. Triangulation itu adalah dia bentuk segitiga. Okey, kita pasangan tapi ada orang lagi seorang. Jadi maksud dia kita kata kita boleh panggil orang tengah ke, orang ketiga ke, ataupun kadang-kadang triangulation ni dia juga boleh ambil bukan orang.
Mungkin kucing ke, pasu bunga ke, ataupun hobi dia ke, kan, even kadang-kadang dia cakap dengan komputer ke, dengan dinding ke, apa benda semua, boleh juga jadi triangulation. Dan kadang-kadang apabila dia ambil triangulation tu adalah kepada bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muhasabah dan sebagainya, itu juga boleh dikatakan sebagai triangulation. Tapi triangulation ni dia ada baik dan buruk dia. Kan? Kita rasa depressed, kita rasa stress, tak tahu nak buat apa. Sekarang ni dah makin pandai main Facebook, makin pandai semua-semua dengan virtual conference, virtual punya presentation, virtual punya semua-semua ni. So kita pun buat juga. So apabila kita makin pandai, kadang-kadang kita bergaduh ataupun kita ada konflik dengan orang dalam rumah, so kita gunakan platform tu untuk kita buat session dengan orang di luar. Maksud dia on air. Maksud dia dalam keadaan itu tanpa kita sedari, kita telah create lagi satu triangulation. Kalau triangulation itu dia membawa keadaan yang positif, yang membantu kita untuk memperbaiki balik hubungan, okey. Maksud dia macam tu, maksud triangulation tersebut adalah positif dan boleh membantu. Tapi kebanyakan yang berlaku, triangulation yang diwujudkan adalah dalam bentuk orang ketiga. Maksudnya apabila membentuk orang ketiga di tuan-tuan dan puan-puan, dia membentuk keadaan yang menyebabkan seseorang itu merasakan dia ada orang lain yang dia boleh bergantung. Dan apabila dia ada orang lain yang boleh dia bergantung, tuan-tuan dan puan-puan, so di situ kadang-kadang boleh mewujudkan konflik yang lain. Rasa cemburu, rasa jealous, rasa apa tak suka dan sebagainya. So di situ dia menambahkan lagi isu yang ada di dalam konflik sedia ada. Dan kadang-kadang hasil putusnya satu hubungan pasangan dan juga keluarga tersebut hasil daripada hadirnya orang yang ketiga ini. Yang tu kita kena hati-hati apabila kita memilih triangulation. Namun ada saja di antara kita yang memilih triangulation itu. Kan? Kalau dia bela kucing, dia pergi kat kucing, dia sembang dengan kucing kenapalah suami aku asyik kata aku masak tak sedap, tapi habis setiap hari, kan, tak pernah puji, tak pernah. Jadi maksud dia dalam keadaan itu dia cuba untuk relatekan apa yang ada itu supaya dia rasa lebih selesa pada keadaan diri dia. Tapi cuma dalam keadaan ini, kalau dia tak meletakkan triangulation, tapi dia balik kepada orang yang membuat itu atau yang mencetuskan konflik ataupun yang menyebabkan dia rasa konflik tersebut, itu sebenarnya dia akan ambil kluster A tadi. Maksud dia grup yang A tadi. Maksud dia berhadapan, menghadapi konflik tersebut, bercakap, menyatakan. Ataupun dia berhadapan dengan suami dia katakan, kenapa abang kata saya masak tak sedap? Tapi habis. Saya tengok tadi makan 2 pinggan. Jadi dan dalam keadaan itu mungkin keadaan tersebut boleh ubah kepada keadaan gurauan dan sebagainya. Maksud dia bagaimana kita menghadapi keadaan tersebut. Kita boleh memilih dalam amigdala kita ni, dalam otak kita ni, maksud dia sama ada kita nak fly kan benda tersebut, sikit-sikit kan, benda tu tak berapa penting berada dalam kepala kita. So kita flightkan dia ataupun kita nak letakkan dia terus. So kita commit kepada keadaan yang perkataan tak sedap tadi itu sampai berbulan-bulan tak bercakap. Yang maksudnya kita boleh pilih lah mana satu. Tapi kalau kita memilih yang mana yang hasil daripada perkataan tak sedap tadi aja, kita mogok, tak buat semua dan sebagainya, kita pun jadi tak ceria lagi dan sebagainya, habis rumah tangga jadi problem dan sebagainya. So tak maksudnya rugilah kita memilih keadaan tersebut, sedangkan kita boleh memilih keadaan yang lain. Maksud dia kefahaman kita kefahaman kita kepada apa yang sebenarnya. Maksud dia kefahaman kita kepada apa yang sebenarnya. Sebab dalam keadaan ini, dia personality perempuan dengan lelaki, dia adalah dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang orang lelaki ni cara dia lebih logik. Dia lebih faham kepada perkara-perkara yang logik. Maksud dia kalau perkara tersebut memang masin, tak sedap, so dia kadang-kadang dia cakap terus lah. Masin, tak sedap. So dalam keadaan itu, apa yang orang perempuan boleh buat? Orang perempuan yang lebih lembut lagi, lebih soft, lebih fokus pada emotion ni,
dia memang akan, so kita dah ready dah nak kena tembak. Dia nak cakap masin. Okey, tak apa, saya bagi tak masin. Kan? Ataupun dia nak cakap apa tak ada, okey, maksudnya kita akan provide bagi ada. Maksud di dalam keadaan itu, apabila kita communicate dengan orang yang berkaitan yang menggunakan banyak logik, maksudnya sebenarnya kita kena get ready diri kita untuk menerima keadaan logik tersebut. Sebenarnya komen dia tu bagi kita pada masa tu sebenarnya betul, tapi kita yang memang emotional. Kan? Dan kita letakkan set dalam diri kita, aspek orang akan kata sedap. Ni duduk masak dah cakap dah ni. Ya, duduk masak dah cakap dah. Orang mesti kata sedap, mesti puji, mesti tengok kata cantik, mesti tengok kata elok, mesti semua. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, kita cuba untuk letakkan expectation kita kepada keadaan tu. Itu yang sebenarnya kita konflik. Bagi saya, apabila kita cuba untuk observe dan explore klien kita ni, maksud dia banyak berlaku dalam intra-personal. Tapi kita salahkan interpersonal. Maksud dia kita banyak unfinished dalam intra, tapi kita letakkan interpersonal. Maksudnya dalam keadaan itu kita adjust siap. Kita masak, mungkin ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Kita live dalam Facebook ni, mungkin ada orang yang tengok, ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. So, kita letakkan expectation pada keadaan tu. Jangan letak 100%. Bila kita letak 100%, sebenarnya kita konflik dengan diri kita untuk meletakkan keadaan tersebut. Tapi apabila kita boleh adjust, tuan-tuan dan perempuan boleh try. Okay? Maksud dia kita boleh adjust. Dan bila kita adjust keadaan tersebut, kita akan rasa lebih selesa. Sebenarnya, who cares? Ikut sukalah. Kita buatlah, kita masaklah. Kan? Kita buat apa yang rutin kita patut dan kita uruskan apa yang kita patut. Ya. Jadi, kenapa kita perlu ambil semua-semua perkataan, kemudian kita siap baca pula ni apa yang netizen kata, orang ni kata, orang tu kata. Itu dia punya view. Itu hak dia, itu view dia. Maksud dia dalam keadaan itu, kalau kita ready untuk post, maksud dia kita ready untuk konflik itu. Maksud dia kita kena ready untuk lower down kita punya expectation. Tapi kalau kita tak ready, jangan duk post. Kenapa nak post? Kalau kita tak ready, jangan masaklah. Kan? Jadi kalau kita tak ready untuk terima kan, komen dan sebagainya, so maksud dia dalam keadaan ini untuk lowerkan konflik, maksud dia kita kena get ready untuk keadaan tersebut. Okey. Kemudian yang seterusnya yang last untuk corak konflik ni tuan-tuan dan perempuan, dia ada kaitan dengan interactive conflict pattern. Maksud dia macam mana kita interact. Tuan-tuan dan perempuan kalau konflik, tuan-tuan dan perempuan tengok. Setengah tu dia cuba nak please. Okay? Lagi dia rasa konflik, lagi dia nampak macam lebih sayang. Lagi dia rasa konflik, lagi dia nak provide everything. Lagi dia rasa macam konflik tersebut, lagi dia nak buat lebih baik. Tapi ada juga yang pasangan dia, lagi dia rasa konflik, lagi dia nak jauhkan diri. Maksud dia dalam keadaan itu, sebenarnya kalau berlaku macam tu, dia saling sebenarnya cuba menunjukkan ataupun cuba untuk menidakkan ataupun cuba untuk menutup keadaan tersebut. So sebenarnya tuan-tuan dan perempuan berada dalam konflik. Kemudian kalau yang kedua pula sentiasa menjadi orang yang remind. Jaga mata tu bulan-bulan puasa ni jangan duduk merayau merata-rata. Jadi maksud dia kita sentiasa remind. Dan kita kena check. Sebenarnya mungkin kita ada prasangka atau syak wasangka kepada keadaan tersebut. Dan di situ juga kalau kita tengok ada juga yang mana walaupun dia tahu, dia faham, tapi pasangan kita tu ataupun ahli keluarga tu dia akan rasa macam tak payahlah dulu, macam biarlah dulu, tak payah layanlah, sekarang baru nak buat baik. Jadi maksud dia dalam keadaan itu kita cuba dia cuba untuk meletakkan keadaan tersebut dalam keadaan dia interact tapi dalam keadaan yang dia ada rejection. Maksud dia menafikan keadaan tersebut.
Okey. Kemudian dalam keadaan itu pula ada juga bila kita berada dalam keadaan konflik ni, kita akan jadi macam parent child punya pattern. Maksudnya merengek-rengek, kemudian ada yang nak tunjuk kata dia rasa dia rasa lebih macam rasa nak buat semua ataupun nak ajar semua dan sebagainya. Tapi ada juga yang merengek-rengek kalau tak dapat merengek menangis dan sebagainya. Itu pun boleh berlaku. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah everyday life sebenarnya konflik ini. Dan konflik ini sebenarnya yang mewarnakan kehidupan kita dan menjadi lebih baik. Sebenarnya dia menyebabkan kita mengenali diri kita dan juga mengenali pasangan. Sebab itu kita tak boleh avoid konflik. Cumanya kita boleh uruskan konflik tersebut. Okay? Kita boleh uruskan konflik. Betul Jawahir. Kalau sedap makan, tak sedap tak payah makan. Esok masak yang lain pula. Yang ni salah satu cara untuk uruskan konflik itu bagi type A tadi. Type A maksud dia kalau tak sedap tak apa. Esok masak lain pula. Jadi maksud dia dalam keadaan itu dia cuba untuk apply apa yang ada. Okey. Dan seterusnya kita tengok bila pasangan atau keluarga ni dia ada konflik, jadi dia ada stages dia. Kita kenal pasti terutama kepada kaunselor dan sebagainya dalam mengenal pasti konflik tersebut, dia ada kalau diletakkan kat sini dia ada lebih kurang 4 stage. Jadi stage yang pertama kalau kita tengok early disagreement tu dia selalunya konflik tu berlarutan kurang daripada 6 bulan. Bila kurang pada 6 bulan tu dia ada gaduh-gaduh manja tak puas hati apa semua tu. Okey, tapi masih ada macam ruang untuk dia bercakap dan apabila kita bantu dia untuk menggunakan type A punya method supaya dalam dia menghadapi konflik tersebut yang saya terangkan tadi, maka di situ dia akan rasa lebih selesa. Okey. Tapi kalau seterusnya stage yang kedua dia repeated konflik. Repeated konflik ni kita kena hati-hati. Sebab repeated konflik ni dia selalunya dia lebih pada 6 bulan dia berlaku. So dia pendam banyak. So bila meletup sekali dia meletup kadang-kadang tengoklah bom apa yang nak jadi. Kalau bom tangan ke bom takut bom atom je lah. Jadi maksud dia dalam keadaan itu kita tengok maksud dia pendaman dia tu unfinished dia dan sebagainya. Kalau lebih daripada 6 bulan dan sebagainya dia akan rasa lebih berlaku blaming, triangulation banyak, dan dalam keadaan itu orang yang dia triangulate tu telah ambil kesempatan memberi pergantungan kepada dia dan sebagainya. So di situ dia akan menyebabkan pergantungan dia bukan lagi kepada pasangan. Yang ni yang banyak berlaku. Tambahan sekarang dengan moden teknik dan sebagainya, dari segi media sosial dan sebagainya, semua orang boleh communicate antara satu sama lain anytime. Jadi maksud dia dalam keadaan itulah kadang-kadang bila kita triangulate pada keadaan yang tak betul, maka di situ dia menimbulkan isu yang sangat besar kepada rumah tangga dan juga keluarga tadi. Kemudian dalam keadaan itu bila masuk stage ketiga, selalunya lebih pada 6 bulan, dia wujudkan anxiety dan stres. Di situ bukan masalah pujuk lagi dah, tapi dalam keadaan itu masing-masing dia kurang berkomunikasi, so dia wujudkan anxiety dan stres yang sangat tinggi. Dan dalam keadaan itu dia dan peringkat ketiga ni juga dia ada juga triangulation, tapi triangulation yang bergerak lebih kepada membuatkan dia rasa macam dia tak perlu kepada pasangan lagi ataupun tak perlu pada keluarga lagi. So di situ dia akan ubah arah. Dan selanjutnya bila masuk stage ketiga, stage keempat ni, kalau kata yang datang ke Jabatan Agama Islam dan sebagainya, semuanya failkan untuk perceraian. Okey. Tapi ada juga kalau early stage pertama, kedua tu yang datang untuk perceraian, tapi dalam keadaan itu dia masih boleh dibantu. Tapi bila masuk stage ketiga, stage keempat ni, dia boleh bantu, tapi maksud dia dia jadi hardcore lah. Jadi hardcore maksud dia kita bantu dalam bentuk yang lebih maksud dia yang dari segi hope dan juga harapan untuk bersama balik dan sebagainya, maksud dia tidak tinggi lah.
Okey. Kemudian kalau stage yang keempat tu dia memang severe lah. Severe tu dalam bentuk yang severe couple relationship tu, maksudnya hubungan yang bagi kita memang dah sampai peringkat teruk dan juga susah untuk diperbaiki lagi. Perlu ada orang tengah dan sebagainya. Dia tak boleh dah bercakap antara satu sama lain. Dia tak sanggup tengok muka dah dan sebagainya. Hanya nak bincang untuk duduk berasingan dan sebagainya. Jadi maksudnya itu yang mungkin berlaku dalam step stage tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk akhirnya maksud dia untuk bagaimana kaedah nak urus konflik ni. Jadi yang pertama sekali dia mesti balik pada diri, analisis diri. Maksudnya kita berada pada tahap mana, kat mana, apa yang kita nak dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berpasangan, apa yang kita nak. Okey, kalau orang Islam memanglah dia kata dia nak redha Allah dan sebagainya. Ya. Tapi dalam keadaan itu bagaimana kita nak dapat redha Allah tersebut dan sebagainya. Kemudian lepas kita analisis diri kita, muhasabah diri kita dan sebagainya, kita kena kenal pasti dulu punca dia apa dia. Apa punca yang jadi macam tu. Okey, kadang-kadang punca dia macam saya kata tadi dah, perkataan tak sedap je. Dia terguris hati, tapi dia letakkan dalam amigdala kita. So di situ dia lekat duduk kat situ sampai berbulan-bulan. Duk rasa. Senyum pun senyum tak betul-betul punya senyum. Jadi apa senyum pun tak apa, dia tidak menggambarkan sincerity kita tu kepada senyum tersebut. Kemudian dalam keadaan itu bila kita tahu, nampak dah punca dia, kita cuba bergerak kepada untuk perbincangan dan sebagainya. Kemudian dalam keadaan itu pula kita cuba kenal pasti emosi kita pada masa tu. Yang mana satu, kan, apa yang boleh kita buat dan sebagainya. Okey, kita maksudnya kita kontrol macam mana pada kalau kata awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan ke yang selalu kita naik angin ataupun penuh dengan emotion. Jadi kita dah cakap siap-siap pada pasangan pada masa ini, you jangan duk cari pasal, you jangan duk cakap tak sedap. Jadi maksud dia dalam keadaan itu kita highlight. Dan di sini juga kita tengok selalunya lah dalam komuniti kita lah, especially yang wanita-wanita dalam persekitaran kita ni, kadang-kadang dia tak sanggup ataupun dia macam tak sampai hati cakap apa sebenarnya. Jadi maksud dia itu yang menyebabkan pendaman ataupun unfinished tu banyak. Jadi bila unfinished tu banyak, konflik tu akan meningkat dah. Sebenarnya dia pun tak rela dalam keadaan tu, tapi dia tak cerita. Biarlah, tak apalah. Dia jadi perkataan tak apalah tu sentiasa dekat mulut dia. Okeylah, baik. Tapi realitinya bukan. Jadi itu yang kadang-kadang menyumbang kepada lebih banyak konflik itu berlaku. Kemudian seterusnya kita uruskan konflik dengan cara kita ubah cara berfikir kita lah. Macam saya kata tadi lah, dari segi expectation kita tak boleh levelkan expectation kita 100% kepada semua. Itu kita, bukan orang lain. Terutama kepada apa yang kita berinteraksi. Maksud dia hubungan yang memerlukan interaction, kita jangan letakkan 100% expectation untuk perkara tersebut menjadi sebagaimana yang kita nak. Untuk menjadikan perkara tersebut kepada perkara yang kita suka. Sebab itu adalah kita, bukan orang lain. Kita boleh uruskan, kita boleh kawal diri kita, tapi kita tak boleh kawal orang lain. Walaupun dia adalah suami kita, walaupun dia adalah anak kita, walaupun dia adalah ibu bapa kita, siapa-siapa tak boleh. Kita boleh kawal diri kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang apa yang dibuat dalam persekitaran kita tu basically dia lebih kepada keadaan kesian. Jadi bila dia hanya kesian kepada kita, dia hanya hanya buat kita, dia hanya menjawab kata sesuatu dan sebagainya hanya untuk please kita dan sebagainya, itu dah jadi satu perkara yang tidak betul. Jadi tambah-tambah dalam keadaan yang kalau kita tengok, kita relate balik dalam keadaan new normal kita ni, ada berbagai perkara yang kita kena adjust dalam kehidupan kita. Okey. Mungkin sebelum ni yang suami banyak kerja di luar atau isteri pun banyak kerja di luar. Sekarang ni banyak kerja dalam rumah. Dia anak-anak pun semua berada dalam rumah. So di situ bagaimana kita nak schedulekan, bagaimana kita nak boleh give and take
boleh give and take, dan boleh kita tolerate pada semua keadaan. Sebab kalau kita tak give and take dan tolerate dalam keadaan ini, kita hendak juga macam rutin kita sebelum ini, itu yang kita sedang konflik dalam diri kita dan juga dengan persekitaran kita. Maksud dia, apa yang boleh dan apa yang boleh mencapai benefit kepada semua ahli keluarga kita, kita buatlah pada masa ni. Itu yang sebenarnya perubahan, adjustment, konflik kepada new normal ni. Maksud dia apa yang boleh dibuat. Jadi maksud dia kita jangan duk fikir yang lepas, apa yang kita nak buat apa yang lepas. Maksud dia kita hadapi keadaan sekarang dan kita cuba untuk relatekan keadaan sekarang dengan apa yang boleh buat. So di situ sebenarnya kita sedang buat adjustment pada diri kita. Sebab itu kita boleh bincang dan boleh kita terima dengan positif, dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak boleh juga, jalan buntu juga perlu bantuan dan sokongan profesional dan sebagainya, silalah berjumpa. Bagi saya sekarang ni banyak cara untuk kita buat, kan? Tambah-tambah ada virtual ni, tak payah datang office pun tak apa, tak payah datang dalam bilik counselling pun tak apa, kita buat virtual lah. Jadi maksud dia boleh juga tengok rupa, boleh juga tengok dari segi setting dan sebagainya semua. Maksud dia dalam keadaan itu boleh juga kita build up rapport dalam keadaan itu supaya dia nampak lebih, dia nampak maksud dia apabila dia memerlukan bantuan tu daripada profesional, maksud dia akan boleh nampak klien dan juga kaunselor itu dan sebagainya. Jadi maksud dia kita jangan rasa diri kita tak payahlah, aku ni seorang kaunselor, takkan nak jumpa kaunselor yang lain, takkan aku nak cerita tentang konflik diri aku. Sebenarnya nobody's perfect. Yes, betul Jawahir. Jadi maksud dia kita kena terima kekurangan masing-masing itu, so kita relate kan, dan juga kita cuba untuk accommodate dengan apa yang ada dalam persekitaran kita. Jadi sebab itu dalam adjustment kita tu, proses penyesuaian tersebut, sebenarnya kita kena bina rutin baru kita. Kita jangan takut untuk bina rutin baru kita, dan dalam keadaan itu mungkin bina sekatan ataupun kawalan baru dalam kehidupan diri kita dan juga persekitaran, pasangan dan juga ahli keluarga kita yang lain. Jadi maksud dia ini antara perkara-perkara yang bolehlah kita bincangkan di dalam sesi pada hari ini. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan boleh nampak dan juga ya betul, kaunselor pun kena jumpa kaunselor Ji. Kalau maksud dia dalam keadaan itu kita profesional kita adalah profesional kita, macam kita buat sesi dan sebagainya, dan kadang-kadang dari segi personal kita untuk kita minta bantuan daripada orang lain, memang kita perlu bertemu dengan kaunselor yang lain untuk rujukan dan sebagainya. Okey, dalam sesi hari ini saya dapat 8 soalan. Okey, saya dapat 8 soalan. Saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan boleh mungkin boleh berkongsi, boleh kita berkongsi bersama-sama lah. Saya rasa macam soalan ni menarik dan juga dia berkaitan sangat dengan PKP dan juga new normal ni. Okey, saya baca soalan yang pertama. Jika anda sebagai seorang perunding cara, ahli terapi, kaunselor dan mempunyai masalah komunikasi, okey, atau masalah dengan pasangan anda, okey, apakah yang harus dilakukan bagi menyelesaikan masalah tersebut sebelum menasihati orang lain? Okey. Jadi di sini kalau kita tengok, okey, yang bertanya ni mengatakan dia perunding cara, dia juga adalah ahli terapi dan dia juga adalah kaunselor. Dia orang yang tolong orang ni, duk dengar masalah orang dan sebagainya ni. Tapi dalam masa yang sama, dia ada masalah komunikasi dan juga ada masalah dengan pasangan. Dia tak boleh nak communicate dengan baik. Jadi apa yang boleh dia buat? Jadi dia rasa macam aku pun ada masalah. Macam mana aku nak tolong nasihat orang lain? Jadi maksudnya dia ada keadaan macam tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yang jadi kaunselor, yang jadi ahli terapi, yang jadi perunding cara, dia adalah manusia. Macam saya kata tadi lah, setiap orang manusia ni dia ada konflik dia. Dia ada konflik dalam diri dia ada konflik dengan persekitaran dia.
Jadi yang specialnya tentang pasangan ni, okey, yang kadang-kadang kita rasa macam nak bergerak kiri ke, nak bergerak kanan ke, kita ada attachment dengan pasangan tersebut. Dia sebenarnya wujud hasil daripada rasa kasih, rasa cinta, rasa kasih sayang yang wujud antara kita tu dengan pasangan tu. Sebenarnya itu yang menyekat kadang-kadang, yang mana apabila tuan yang bertanya ini memilih untuk yang saya kata cara yang cara B tadi. Maksud dia cara menghadapi konflik cara B. Maksud dia tahu bahawa wujudnya masalah komunikasi tersebut. Konflik dalam communication tersebut, tapi dia memilih untuk berdiam diri, contohnya, okey, berdiam diri. Ataupun dia tahu bahawa konflik itu wujud, tapi dia memilih cara untuk menafikan persamaan, ataupun mungkin dia memilih triangulation, kan? Dia memilih orang lain untuk dia cakap dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dia memilih cara yang pertama untuk menghadapi konflik tadi, cara yang A tadi untuk menghadapi konflik, iaitu dia bersemuka, dia cuba berbincang, dia turunkan sikit egoistik dia, dan dia cuba dengar, okey? Dia cuba dengar apa yang cuba diluahkan oleh isteri itu. Jadi di situ dia akan membantu diri dia untuk dia faham bagaimana. Sebab kalau kita tengok, titik awal konflik adalah perbezaan. Sebenarnya pasangan tu dia sangat berbeza. Walaupun kita kata sama aja, dia suka ni, dia suka ni dan sebagainya. Tapi sebenarnya lelaki dan perempuan itu sendiri pun dah berbeza. Maksud dia kalau kata lelaki cara dia macam bagi dia kalau buat kalau nak cakap direct. Kenapa nak berselindung-selindung? Kenapa kena ada kiasan-kiasan dan sebagainya? Orang lelaki tak faham. Kan? Ataupun kenapa nak tunjukkan macam dari segi behavior, kan? Dari segi tingkah laku, berajuk dan sebagainya, tutup pintu, kunci dan sebagainya, ataupun tak masak sehari dan sebagainya macam tu. Tapi kalau dari segi analogi tu, orang lelaki dia tak berapa faham. Jadi dia kena direct cakap. Dia kena cakap. Maksud dia, kalau yang ni saya cakap kepada orang yang bertanya dan juga pasangan. Kalau kata keadaan macam tu, maksud dia isteri kena cakap terus kepada suami. Kemudian sebab suami selalunya orang lelaki ni dia akan cakap, dia hanya akan faham kalau cakap direct. Kan? Saya tak suka kalau you balik lambat. Saya rasa terganggu bila you balik lambat. Saya rasa tidak selesa bila you balik lambat. Jadi boleh tak kalau you balik lambat, you cakap, you WhatsApp kat saya you dah dekat mana. Maksud dia perkara yang direct, short and sharp. So yang tu dia akan faham. Okey. Katalah kita kata juga macam tu, tapi dia tak faham-faham juga. Maksud dia mungkin ada isu lain di sebalik tu. Maksud dia ada perkara lain yang tidak mahu dikongsikan bersama. Jadi maksudnya kita kena cuba untuk bertanya dalam keadaan yang lebih yang lebih serius. Okey. Maksud dia dalam keadaan ini, walaupun kita menghadapi masalah komunikasi dengan pasangan dan sebagainya, sebenarnya tak salah untuk kita cuba membantu orang lain. Maksud dia apabila kita menjadi kaunselor dan kita membantu orang lain, tak semestinya kita ni sunyi daripada konflik. Tak semestinya kita ni tak ada konflik dengan pasangan ataupun anak-anak ataupun ahli keluarga kita. Mungkin kita ada. Tapi bagaimana kita differentiate? Maksud differentiate tu, maksud dia kita membezakan. Terms tu. Maksud dia kita membezakan. Pada masa kita menjadi kaunselor dan kita membantu orang lain, kita adalah dalam profession kita. Tapi pada masa kita berhadapan dengan konflik kita, mungkin kita memerlukan profesional lain untuk membantu kita. Jadi maksud dia kita kena terima dalam keadaan itu diri kita seadanya, bahawa kita pun tak sunyi daripada menghadapi konflik tersebut. Okay? Kemudian yang kedua, majoriti suami mempunyai sifat ataupun tabiat melakukan aktiviti luar rumah, dan ada suami yang tak suka buat kerja rumah. Okey, jadi maksud dia tak suka buat kerja rumah.
Jadi sepanjang PKP ni, pasangan ni bergaduh sebab isteri minta suami buat kerja rumah, kan? Suami rasa macam tu kerja isteri. So di situ dia rasa macam mana tak fair lah. Dah semua kerja daripada rumah, pasal apa tak boleh buat kerja rumah. Jadi maksud dia, apakah cara yang terbaik bagi seorang suami yang terkesan sepanjang PKP? Jadi suami ni berasa, kan? Suami berasa, dia rasa merajuk, dia rasa macam mana boleh apa macam tu, kan? Jadi kita kena jaga, sebab kadang-kadang orang lelaki ni dia rasa, tapi dia banyak, kalau konflik dia diam, sebab dia kontrol macho dia. Okey? Jadi orang lelaki ni kalau dia konflik, bukan dia tak ada konflik, bukan dia tak berasa, dia berasa. Tapi cuma berasa dia tu lambat sikit. Dia lambat sikit tapi lama. Kita kena jaga. Dia berasa dia lambat sikit tapi dia lama. Dia dalam keadaan itu, kalau kita tengok, dia akan cakap pada kita mungkin sebulan lepas tu ke. Maksud dia kalau berlaku lagi insiden tersebut ke, maksud dia lama lah. Maksud dia takkan highlight directly bahawa dia berasa. Maksud dia dalam keadaan itu sebenarnya di sini apa yang boleh dibuat. Jadi apakah cara yang terbaik tu bagi suami yang terasa ni, sebab dia tak suka nak buat kerja-kerja rumah ni, tapi isteri tengok mana boleh tak buat kerja rumah dan sebagainya. So dalam keadaan itu, macam mana dia nak mengelakkan pertelingkahan? Maksud dia balik kepada cara hadapi yang saya kata tadi. Kalau kita buat cara hadapi yang mana kita bersemuka dan kita bantu, kita bantu pasangan dan bantu kita untuk kita faham apa sebenarnya. Contohnya, katalah suami buat kerja luar dan bila duduk di rumah buat kerja apa yang similar, yang lebih kurang sama dengan kerja luar. Maksud dia dalam keadaan ini mungkin antara tips yang boleh kita bagi kepada ibu-ibu ataupun pasangan ataupun isteri dan sebagainya, kita boleh katalah kalau nak ajak suami buat kerja ataupun anak lelaki buat kerja, dia tak boleh on the spot. Mari sini, dengan bentuk arahan, cepatlah ni, kena buat ni, on the spot. Sebab arahan tersebut akan menyebabkan dia rasa menyebabkan diri dia tu dari segi dominannya dia sebagai seorang lelaki tu, dia rasa tercabar. Dan di situ kadang-kadang dia tak buat tu bukan atas dasar dia tak mau buat, tapi hasil daripada egoistik yang dia bida tadi. Jadi maksud dia, bila dia rasa tercabar, maka di situ dia rasa macam tak payah buat lah. Tapi kita akan tengok besok, lusa baru dia buat. Besok lusa baru dia buat tu disebabkan di situ dia rasa macam dia bukan lagi diarah, tapi dia buat kerja tu dalam keadaan dia nak buat. Sebab itu tips bagi ibu-ibu atau isteri-isteri ni, kalau nak suruh anak lelaki ataupun husband, maksud dia kena tak boleh arahkan secara spontan, tapi mungkin kita boleh generalkan. Contoh ayat dia, esok abang boleh tak kalau kita tebang pokok pisang sama-sama? Boleh tak tolong tebang pokok pisang? Boleh tak tolong mop lantai? Boleh tak? Maksud dia perkara tersebut, tapi kalau abang rasa abang free hari ini, bolehlah tolong. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, kita memberi ruang keadaan supaya dia akan rasa lebih tidak tercabar. Supaya dia akan rasa tidak tercabar. Dan bila dia tidak rasa tercabar, maka dia akan follow. Dan begitu juga dengan anak lelaki kita. Macam mana anak lelaki kita bantu dia. Kadang-kadang kita cuba untuk schedule out. Maksud dia, abang hari ni boleh tak tolong ibu buat ni? Esok boleh tak tolong ibu buat ni? Lusa boleh tak tolong ibu buat ni? Dan sebagainya. Maksud dia dalam keadaan ini kita cuba untuk align keadaan tersebut supaya dia suit dengan personality yang nak buat. So di situ dia akan bantu diri dia, dia akan bantu diri dia untuk dia tidak frust dan tidak stres yang isteri ataupun kita kata pasangan kita ni. Sebab kita kena faham juga, macam orang lelaki yang banyak kerja luar dan sebagainya, rutin dia kerja luar. Jadi rutin dia kerja luar. Dan bila dia nak ubah rutin tu, itu new normal dia.
Dan new normal, dia nak balik, nak mop lantai dan sebagainya. Kalau dia biasa, okey. Tapi kalau dia tak biasa, bila dia tak biasa tu, dia rasa satu benda yang berat. So kita nak kena educate ataupun nak kena pelan-pelan suruh. Jadi maksud dia, bagi ibu-ibu dan isteri-isteri ni, dia kena ada strategi untuk nak suruh tu. Bila, masa mana. Jadi maksud dia time pun dia consider juga untuk kita bantu supaya penerimaan kepada arahan tu bukan dalam bentuk cabaran. Supaya kita boleh bantu suami untuk berubah itu. Okey, supaya mengurangkan pertelingkahan lah. Okey, maksud dia isteri perlu fahami, okey, keadaan tersebut. Dia berbeza pula dengan isteri. Isteri ni dia boleh multitasking. Kerja-kerja macam-macam dia boleh buat. Sebab atas dasar dia dah pick up tanggungjawab tersebut. Kadang-kadang duduk tengah meeting ni, kalau kerja di rumah, meeting dia boleh masak. Kadang-kadang duk meeting tak habis sampai petang, dia dah boleh tumis apa benda-benda juga, tapi dia dengar juga meeting. Jadi dia punya laptop ke apa tak dekat meja makan je. Sambil potong sana potong sini, dia boleh tumis sebuah tapi dia mute kan. Dia boleh meeting. Dan dalam keadaan itu kalau kita tengok, dia boleh multitasking. Tapi kalau para bapa, para suami dan sebagainya ni, kalau kata meeting duk kat situ, dia duk kat situ je. Dia kalau dia berjalan buang sampah ke sapu sampah ke benda semua, dia tak boleh buat. Jadi dia dalam keadaan itu dia akan fokus sebab logiknya dia, directnya dia, maka dia akan fokus kepada kerja-kerja tersebut. Terutama kerja-kerja yang lebih besar dan juga memerlukan fokus yang lebih tinggi. Yang tu sebenarnya fitrah. Yang tu kita tak boleh deny. Dan apabila kita semua faham kepada fitrah-fitrah tersebut, maka sebenarnya dia mengurangkan konflik dan pertelingkahan. Dan maksud dia memahami antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga, wujudnya rasa pendam, dendam, unfinished antara pasangan yang bertelingkah dalam tempoh PKP ni, bagaimana perasaan itu boleh dikurangkan atau dihilangkan? Adakah terdapat teknik Islamik yang boleh diterapkan? Maksud dia dalam keadaan ni yang saya bagi dua kluster tadi ataupun dua cara hadapi. Kalau sekarang ni kita rasa kita hadapi cara yang kedua, yang B tu, maksudnya kita kena ubah kepada A lah. Kita kena berani berhadapan, kita kena berani bentangkan apa yang rasa konflik tersebut, dan kita kena berani menghadapi komen dan juga situasi tersebut dalam keadaan yang paling tenang. Dalam keadaan itu kalau kita tengok kita kalau kata teknik Islamik dan sebagainya, bagi saya sebenarnya dalam hubungan suami isteri itu dia sentiasa ada triangulation tu. Dan triangulation yang kita ni antara pasangan ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala, adalah Tuhan kita, adalah Rabb kita. So dalam keadaan itu, bila triangulation itu, Rabb itu, maksud dia dalam keadaan itu, dalam sujud kita, dalam tahajud kita, apa semua kita mengadu. Dan di situ bila mengadu pada Allah, masa dalam keadaan itu akan diberikan idea-idea yang lebih baik kepada kedua-dua pasangan tersebut untuk berdamai. Jadi maksud dia triangulate, sebab tu saya kata triangulate dia boleh dalam bentuk yang lebih baik dan dia juga boleh menjadi satu bentuk yang negatif kalau kita salah mengguna pakai keadaan tersebut. Okey, kemudian seterusnya soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni, things that husband want to hear from his wife to improve how important relationship remain strong and keep smooth in their marriage life. Jadi perkara yang husband nak dengar ataupun nak dengar daripada isteri to improve how important relationship. Maksud dia dalam keadaan ini, bagi saya dia bukan isu suami nak dengar isteri ke isteri nak dengar suami. Tapi dia lebih fokus kepada memahami kedua-dua keadaan jantina. Dia sebenarnya suami dan isteri ni dia pelengkap antara satu sama lain. Kita tak boleh nak ubah suami kita jadi macam kita. Dan suami juga tak boleh nak ubah isteri macam kita. Sebab dia tak akan berlaku.
Dan kalau macam tu berlaku, dia akan menyebabkan kita jadi lebih bermasalah. Kerana kita cuba nak ubah suami kita untuk jadi macam kita. Contohnya, kita multitasking. Kita wife ni, kita isteri, kita multitasking. Boleh buat semua-semua. Kita mengharapkan suami kita multitasking juga, jenuh. Memang tak boleh nak buat. Dan dalam keadaan ini, bila suami dia bergerak secara logik ataupun dia bertindak secara logik, bercakap secara logik, menyatakan banyak perkara secara direktif, dan dalam keadaan itu kita bantu suami itu untuk memahami. Maksud dia dalam keadaan itu, so kita instruct dalam bentuk berstruktur. Maksud dia kalau kita kata, abang, boleh abang tolong sidai kain. Jadi short and sharp, abang tolong. Jadi tolong. Dia tolong tu maksud dia kita minta bantuan dia. So bila minta bantuan dia dalam keadaan itu, bila dia free, dia pergi buat. Kita kata. So dalam keadaan itu bila kita minta tolong politely dengan respect. So di situ dia membantu diri dia untuk adjust egoistik dia supaya tidak jadi dominan, dan di situ dia akan tolong. Maksud dia dalam keadaan itu kita pula sebagai isteri, kita kena adjust diri kita lah. Jangan minta sekarang tu juga nak. Itu kelebihan orang perempuan sebenarnya. Nak buat apa sekarang tu juga nak. Jadi itu yang sebenarnya kita berkonflik dengan jantina yang lain. Maksud dia bagi yang lelaki. Sebab dalam keadaan itu kita perlu adjust tengok. Bila, di mana, macam mana, maksud dia yang sesuai. Supaya perkara tersebut dia tak jadi satu perkara yang bercanggah dengan opposite gender yang sedang kita bersama. Jadi maksud dia kita kena faham. Jadi maksud dia suami perlu faham bahawa kalau isteri apabila dia mau minta tolong ataupun dia nakkan sesuatu, dia nak ceritakan sesuatu dan sebagainya, so dalam keadaan itu kebanyakannya berlaku secara immediate, spontaneous. Suami kena fahamlah. Kemudian bagi pihak suami pula, dia bukan dalam bentuk arahan dan bukan spontaneous, dan di situ suami isteri pula kena faham. Bila faham keadaan tersebut, adjustment. So, dua-dua pasangan tu akan saling complement antara satu sama lain. Okay? Kemudian, how to adjust marriage relationship once we reach to 50 years old. Kalau ialah usia kita tu dah 50-an. Sebenarnya dia ada peringkat-peringkat dalam perkahwinan tersebut. Okey, dia fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa baru kahwin, kemudian fasa dalam keadaan stabilize perkahwinan, dan fasa sama-sama kita berada dalam keadaan yang pengukuhan kepada perkahwinan tersebut. Sebenarnya bila masuk 50s ni kebanyakan, kecuali kalau yang kahwin lambat dan sebagainya. Yang ni kalau yang overall kahwin dalam 20-an dan sebagainya, bila 50s tu dia halfway. Dia bila halfway, sepatutnya penerimaan kepada hubungan perkahwinan itu sepatutnya kita dah kenal pasti dia. Dia maksud dia rata-rata yang hidup bersama tu lebih daripada 20 tahun. Kalau kahwin dalam 20-an tu lebih daripada 20 tahun. So dalam 20 tahun tu sebenarnya kalau fasa pertama dia 4 ke 5 tahun tu, adjustment period tu dia berlaku, dia banyaklah konflik dia memang tinggi. Sebab kita sedang adjust untuk faham. Kadang-kadang kita kata, kenapa ni masuk toilet tak flush ataupun tinggal baju merata apa semua, kita marah. Dan dalam keadaan 4 tahun ke 5 tahun pertama tu kita rasa macam kenapa jadi macam ni. Jadi kita cuba untuk emphasize everything that yang kita punya keadaan kepada mereka ataupun kepada pasangan kita. Okey. Tapi dalam keadaan itu kalau kita tengok, kita cuba untuk adjust keadaan tersebut. Apabila masuk dah 20 tahun lebih kahwin ni, dia akan kita dah faham dah kat mana, macam mana cara cakap, masa mana marah, masa mana akan cool dan sebagainya. So kita dah faham keadaan tersebut. Jadi bila masing-masing faham tersebut, selalunya 50s ni dia lebih kepada companionship. Companionship ni macam ni. Dia kalau kata awal-awal tu kita baru duk adjust, kita ada juga konflik dan sebagainya. Tapi bila umur 50-an ke atas ni dia lebih kepada nak bersama
dalam bentuk yang dia nakkan caring tu lebih. Sebab itu yang kadang-kadang para suami dia cuba mencari yang quote unquote caring ni di luar, disebabkan para isteri menyatakan bahawa dah umur 50-an ni tak ada apa dah, apa macam tak perlu dah berbaik dan sebagainya. Sebenarnya tak. Bila umur 50-an ke atas ni, dia kena lebih rasa intim, dia kena lebih rasa dekat, dia kena banyak mutual punya activities dan sebagainya. So dalam keadaan itu, kalau kita tengok dia kita lebih fokus kepada perkara yang mana banyak perkara yang kita perlu buat bersama. Dan sebenarnya pada masa itu kita membentuk supaya anak-anak kita akan dapat pasangan dan sebagainya, akan settle down dan sebagainya. So dalam keadaan itu kita cuba untuk bantu pasangan kita tu untuk sentiasa kita available, kita ada apabila diperlukan. Jadi patutnya lah dia lebih kepada companionship. Okay. Kemudian as a counselor, how to overcome aging as major aspect, especially society in terms of job secure career path. Okay, sebagai counselor, bila kita deal dengan aging punya klien, yang mana kita kata ialah dari segi perspek career development dan sebagainya, sebenarnya dia age tu dia sebenarnya dia bukan merupakan priority kepada career development. Tapi bagaimana kita build up our talent untuk menjadi seorang yang lebih baik. Okay? Jadi kita nak build up talent kita tu untuk menjadi seorang yang lebih baik. Sebenarnya dari segi age, dari segi kita punya flow untuk daripada satu fasa kepada satu fasa yang lain, itu adalah satu perkara yang biasa. Ya, maksudnya kita hadapi from time to time. Tapi bagaimana kita nak membantu diri kita supaya kita boleh menerima dan sharpen our talent in order to nak build up kita punya career tu dalam bentuk yang lebih benefit kepada kita dan juga orang lain. Kemudian women still need to do better than with no room for mistake. Sebenarnya dalam keadaan ini kalau kita tengok bagaimana this assumption success without any more doubts in marriage, life, relationship. Maksudnya dalam keadaan ini dia berkaitan dengan expectation. Dan dia ada juga isu tradisional dan keadaan sekarang ni dan sebagainya. Sebenarnya keadaan sekarang memanglah kita mengharapkan kalau apabila ibu buat kerja, mak buat kerja dan sebagainya, husband tu dia expect everything is perfect. Okay, terutama yang tradisional punya masa untuk menjaga rumah tangga dan sebagainya, semua husband dia expect everything wife yang buat. Tapi dalam dunia sekarang, dia dalam keadaan yang suami isteri bekerja dan sebagainya, kita tak boleh nak expect everything akan dibuat oleh seorang. Semuanya kena join venture. Maksud dia suami dan isteri kena sama-sama all out. Dan kita akan dapati seronoknya bekerja bersama-sama tu sebagai pasangan, sebagai keluarga tu, dia adalah satu momen yang sangat berharga. Sebab itu kita rasa masa PKP ni. Okay? Sebenarnya rahmat di sebalik PKP ni dengan new normal kita yang kita cuba build up tu, inilah dia. Inilah hikmah dia, inilah blessing dia, inilah apa yang kita katakan anugerah bersama dengan masa yang berkualiti bersama dengan keluarga. Maksudnya bagaimana kita utilize, kadang-kadang bergaduh manja tapi lepas tu baik balik, kemudian lepas tu kita cuba create new things ataupun new environment. Dalam keadaan ni perkara yang lama kita tak pernah buat, kita boleh buat perkara yang dah kita adjust supaya kita buat dulu kita tak sempat buat, sekarang ni apabila kita work from home kita boleh buat bersama-sama dan sebagainya. Maksud dia kita ambil things tu as a positive one. Maksud dia kita letakkan sesuatu perkara yang berlaku, situasi yang berlaku sebagai perkara yang positif. So kita akan boleh gerak, boleh hidup, boleh manage secara bijaksana dalam keadaan situasi, dalam current punya situation. Maksud dia situasi sekarang.
So dalam keadaan itu kita boleh generate, kita boleh build up satu keadaan yang lebih baik. Maksud dia dalam keadaan ini kita tak boleh dah kata oh you kena buat semua. Okay, you kena tengok semua, you kena urus semua, tak boleh dah. So sekarang masa PKP bila saya duduk di rumah pun you kena buat juga, tak boleh. Maksudnya dalam keadaan itu dia kena mutual understanding dan kita kena combine dari segi energy untuk workout. Dan itu sebenarnya adalah lebih baik dan lebih menyeronokkan. Jadi para suami, maksud dia kalau yang tak pernah buat dan sebagainya, masa sekarang lah kena belajar. Kalau tak pernah masak nasi ke apa benda-benda semua, so this time. Maksud dia pada masa PKP ni lah kena belajar. Mana boleh kita totally bagi kepada suami isteri dan sebagainya, ataupun suami isteri yang mana tak pernah buat kerja-kerja berkebun ke dan sebagainya sebab suami buat dan sebagainya, masa sekarang lah kita kena try. Maksud dia kita ada ample time di samping melakukan ibadah seharian dan sebagainya, so kita pun cuba untuk perbaiki dari segi hubungan. Patutnya dalam new normal ini adalah new normal kepada build up quality time untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik, lebih akrab, lebih jelekit, lebih rasa sayang kepada pasangan dan ahli keluarga. Okay? Jadi walaupun kadang-kadang kita kata tak boleh balik rumah, kena raya kat perantauan dan sebagainya, so kita rasa sunyinya bila mak jauh, keluarga jauh dan sebagainya. Ini antara perkara yang kita kena adapt dalam keadaan new normal kita. Kemudian emotional tone failed marriage, rather exhausted indifference. It is possible to repair a marriage that has already severe emotional damage. Jadi getting too sensitive in communication. Maksudnya dalam keadaan ini, kalau dah berlaku teruk, konflik dah teruk, dia suffered, dia dah severe dah, communication tak berlaku dan sebagainya, apa nak buat? Jadi dalam keadaan ini, macam saya kata tadi, kalau kita dah detect konflik tersebut dan konflik tersebut sampai ke peringkat 3 katakan, ataupun masuk peringkat 4 dan sebagainya, dan sebagainya. So dalam peringkat tersebut sebenarnya kita masih boleh tanya diri kita, hala tuju nak pergi mana kepada hubungan. Kita jangan bohong diri kita. So kita tak boleh deny dan kita tak boleh berbohong kepada diri kita bahawa kita tidak mahu berada dalam keadaan tersebut ataupun situasi tersebut, ataupun kita cuba mengatakan tidak ada apa dan sebagainya. Sebenarnya perkara yang paling baik adalah menghadapi konflik tersebut. Dan kita kena buat keputusan sama ada kita masih berada dalam perkahwinan ataupun kita berada di luar ataupun bubarkan perkahwinan. Maksud dia kita jangan berbohong pada diri kita dan juga pasangan yang mana kita masih bertahan tapi sebenarnya kita dah bina hubungan dengan orang lain di luar dan sebagainya. Jadi maksud dia, bagi saya cara yang paling baik untuk hadapi konflik ini, untuk menguluskan konflik adalah kita hadapi konflik ni dengan secara yang mature, yang matang, dan juga sebenarnya it's okay untuk berbincang, untuk menyatakan dan juga untuk kita kata menerima segala kelebihan dan kelemahan itu. Dan lepas itu kita decide dah sama ada kita nak berada dalam perkahwinan tersebut ataupun kita nak bubarkan perkahwinan. Itu lebih baik daripada kita merana untuk seumur hidup kita. Kan? Jadi maksud dia dalam keadaan itu kita perlu bantu diri kita untuk lebih bersedia menghadapi konflik ini, terutamanya dalam keadaan new normal yang mendatang ini. Okay? Kita dah habis dah 8 soalan. Dan saya rasa saya ambil masa tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan ini, dan insya-Allah panjang umur kita berjumpa lagi. Salam Ramadan al-Mubarak. Semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan segala kesihatan dan kemudahan di dalam menghadapi apa jua situasi kita pada masa ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, kepada semua student-student saya. Saya kadang-kadang ambil opportunity live FB ini
sebab lama tak berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekurang-kurangnya terubat rindu dan juga boleh membina kasih sayang daripada kejauhan, dan saya mendoakan untuk diri saya dan juga untuk orang lain, untuk semua-semua sahabat-sahabat saya, student-student saya, ex-ex student saya dan sebagainya, supaya diberikan kemuliaan, diberikan ketenangan dan terhindar dari segala konflik, dan boleh menguruskan konflik ni terutama dengan pasangan dan juga ahli keluarga. Okey, jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam ruangan yang lain. Semoga semoga semua sihat dan juga dapat meneruskan perjalanan hidup kita ini. Okey, stay in, stay safe, and assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.